Perigi harapan di tanah merah. Apa kabar semua? Selamat datang ke saluran saya. Sebelakangan ini, cuaca tidak menentu. Sekejap panas, sekejap sejuk. Adakah Anda seperti saya, perlu membawa jaket tambahan untuk waktu pagi dan malam? Hari ini, saya ingin berkongsi satu kisah benar yang berlaku di Afrika, sekumpulan jurutera dari Malaysia. Hanya dengan sebuah perigi, telah berjaya menyalakan semula kehidupan sebuah komuniti. Ketika itu, matahari membakar umpama relau di atas tanah merah. Udara terasa begitu kering, hingga seakan-akan boleh retak. Lim Meng Nam menggenggam stereng dengan erat, telapak tangannya lencun dengan peluh. Di hadapan, konvoi mereka ditahan oleh sekumpulan lelaki bersenjata. Hanya dengan melihat renungan mata mereka, dia tahu mereka bukan datang untuk menyapa. Kira-kira 30 laras senapang AK-47 dihalakan tepat ke arah mereka. Konvoi itu sebenarnya sedang dalam misi menghantar bekalan bantuan makanan, ubat-ubatan, dan peralatan penapisan air. Tetapi kini, yang kedengaran hanyalah bunyi enjin kendaraan yang melahu. "Jangan tembak," katanya perlahan dalam bahasa Inggris. Pemuda di sebelahnya menelan air liur. Baru 3 bulan lalu dia terbang dari Pulau Pinang, pertama kali menjejakkan kaki di bumi ini. Meng Nam menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan menolak pintu kereta hingga terbuka. Dia mengangkat kedua-dua belah tangan, telapak tangannya menghadap keluar untuk menunjukkan dia tidak bersenjata. Askar-askar muda itu merenungnya tajam. Salah seorang daripada mereka kelihatan baru berusia 18 tahun, tetapi tangannya yang memegang senapang begitu kemas dan tidak bergetar. Pada ketika itu, udara terasa beku. Matahari tegak di atas kepala. Angin yang bertiup membawa bau tanah merah dan bau ubat bedil. "Kami jurutera dari Malaysia. Kami datang untuk membantu," katanya perlahan, coba bertenang. Namun pihak di hadapannya hanya tersenyum sinis. Salah seorang menendang pintu belakang kendaraan, mendedahkan kotak-kotak ubat dan bungkusan makanan. Ada yang mula berbisik sesama sendiri, ada yang mula menghulurkan tangan untuk merampas. Mata Meng Nam terpandang pada bendera kecil di hadapan kendaraan jalur gemilang yang megah. Mereka sendiri yang memasangnya semasa berlepas dari pelabuhan Klang. Ia simbol dari mana mereka datang, dan juga simbol sebuah kepercayaan. Tepat ketika semua orang menyangka tembakan akan dilepaskan, sebuah truk pikap kelabu meluru ke arah mereka, menerbangkan debu. Kumpulan bersenjata itu segera berundur, memberi laluan. Pintu truk terbuka dan seorang lelaki tinggi, tegap melangkah keluar. Kulitnya hitam berkilat, matanya tajam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya merenung lencana pada lengan baju Meng Nam. Detik itu terasa seperti selamanya. Anak-anak buahnya menunggu arahan. Lelaki itu, Kalo, ketua perang yang paling digeruni di kawasan itu, mengerutkan dahinya. Dia menunduk dan membisikkan sesuatu. Serta-merta, semua senjata diturunkan. Tiada siapa yang tahu mengapa. Kalau memandang Meng Nam buat kali terakhir, kemudian berpusing dan beredar, hanya meninggalkan sebaris ayat yang tidak jelas, "Jalanlah." Konvoi itu kembali bergerak. Tangan Meng Nam masih menggeletar. Dia memandang keluar tingkap, ke arah ufuk yang keputihan kerana panahan matahari. Fikirannya hanya ada satu persoalan. Mengapa lelaki itu melepaskan kami? Apa kuasa yang ada pada bendera itu? Malam itu, dia tidak dapat tidur. Telinganya dipenuhi bunyi cengkerik dan dengungan serangga. Sesekali, bunyi tembakan sayup-sayup kedengaran dari jauh. Dia teringat pada hari dia berlepas. Ayahnya, di luar balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Klia, menghulurkan sebuah topi keledar keluli lama. "Ini topi ayah pakai masa berkhidmat dulu," suara ayahnya garau. "Dulu topi ini untuk menahan peluru. Kamu di sana untuk menyelamatkan nyawa. Tak kira dimanapun kamu berada, jangan hilangkan hati nurani sebagai manusia." Topi itu mempunyai kesan kemik dan calar, tetapi ia digilap bersih. Ayahnya menepuk bahunya. "Jangan biarkan topi ini berkarat." Kini, topi itu tergeletak di sisinya, diselaputi lapisan debu merah yang nipis. "Ayah, saya belum memalukanmu, tapi nyaris kehilangan nyawa," bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, matahari terbit semula. Pasukan itu sibuk memeriksa peralatan, bersedia untuk ke kampung seterusnya.
Itulah misi mereka, membantu penduduk tempatan, membaiki telaga tiub, dan mendirikan klinik sementara. Perjalanan itu jauh dan berdebu, tetapi tiada siapa yang mahu berundur. Mengnam, kenapa orang-orang semalam lepaskan kita? Tanya seorang jurutera muda. Dia menggeleng. Mungkin sebab bendera itu. Selepas berkata begitu, dia tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang pahit, tetapi penuh dengan kebanggaan. Petang itu, dia berdiri di luar khemah, memandang dataran tanah merah. Angin bertiup dari jauh, membentuk pusaran kecil. Dia mendongak melihat bendera itu berkibar di tiup angin senja. Warnanya tidak begitu terang, tetapi kelihatan lembut. Dia teringat kata-kata ayahnya, menjaga manusia lebih sukar daripada menjaga tanah. Akhirnya dia faham, itu bukan sekadar sehelai bendera, tetapi sebuah tanggung jawab. Angin malam membawa bau tanah merah, kering dan berat. Mengnam berbaring di dalam khemah, tidak dapat melelapkan mata. Topi keledar keluli itu berada di sebelah bantalnya. Apabila disentuh, ia terasa sejuk dan berat, memberikan rasa tenang. Dia menutup mata, tetapi pikirannya kembali ke pagi hari di lapangan terbang sebelum berlepas. Langit masih gelap. Ayahnya, yang memakai kemeja lama, memegang topi keledar itu. Topi ini dari tahun 70-an, peninggalan tentera. Ia ada ikut ayah separuh hayat, kata ayahnya dengan suara serak. Dulu ayah guna untuk tahan peluru. Sekarang kamu guna untuk tahan matahari. Mengnam coba bergurau, ini terlalu berat ayah. Tetapi ayahnya tidak ketawa. Dia hanya menepuk bahunya sekali lagi. Berat itu bagus. Ingat, kalau hidup tak ada berat, kerja pun akan melayang. Tidak ramai yang menghantarnya hari itu. Istrinya, anak lelakinya, dan ibunya yang sudah tua. Istrinya tersenyum pahit, matanya merah. Anak lelakinya yang berusia 5 tahun, masih belum mengerti apa-apa. Menarik seluarnya dan bertanya, "Ayah nak pergi baiki jalan ke? Bila ayah balik?" Dia mencangkung dan mengusap kepala anaknya. "Ayah nak pergi, tolong orang baiki, pergi." Anaknya mengerdipkan mata. "Kenapa tak baiki di Malaysia? Sebab di sana tak ada orang nak baiki," katanya lembut. "Kalau kita tak pergi, mereka tak dapat minum air bersih." Semasa pesawat berlepas, ayahnya hanya berdiri di tepi pagar, tidak berganjak. Dia ingat dengan jelas, ayahnya tidak melambai, hanya menunduk sambil menghisap rokok. Asap itu berkepul-kepul di udara subuh, kelihatan sunyi. Mengnam, sering tertanya-tanya mengapa dia menerima tugasan ini. Dia boleh saja tinggal di jabatan pengairan dan saliran di Putrajaya, menjalani kehidupan yang stabil. Tetapi laporan berita tentang kemarau di Afrika, gambar kanak-kanak memegang bekas kosong, berjalan berbatu-batu di bawah matahari terik untuk mencari air. Hatinya tiba-tiba terasa pedih. Perasaan itu bukan simpati, tetapi satu tanggung jawab. Kita ada kepakaran teknikal. Kenapa kita tidak pergi menolong? Keesokan paginya, dia dan pasukannya mula membaiki pipe air di luar kem mereka. Pam air di situ sudah usang dan sering bocor. Peluh mengalir di lehernya. Dia mendongak dan melihat beberapa orang kanak-kanak mengintip dari sebalik dinding. Itu adalah kanak-kanak yang diberinya gula-gula semalam. Wajah mereka penuh dengan debu, tetapi mata mereka bersinar terang. Dia mengangkat tangan dan membuat isyarat oke. Kanak-kanak itu teragak-agak seketika sebelum membalas isyarat yang sama. Pada saat itu, dia merasakan tanah merah ini akhirnya mempunyai sedikit warna. Waktu rehat tengah hari, pasukan itu berlindung di dalam khemah sambil minum air. Ah Keong, jurutera muda itu, bertanya. Mengnam, ketua semalam tu betul ke nama dia? Kalau dengar cerita dia dah bunuh ramai orang. Ya, seluruh wilayah barat takutkan dia, jawab Mengnam sambil meletakkan botol airnya. Tapi dia tak bunuh kita. Kenapa? Dia memandang keluar. Jalur gemilang itu berkibar-kibar di tiup angin. Mungkin dia nampak sesuatu. Petang itu, berita sampai ke kem. Wabak tahun telah merebak di sebuah kampung berdekatan. Pasukan perubatan segera bergegas ke sana, meninggalkan separuh kaki tangan di kem. Mengnam berdiri di atas bukit kecil, memandang jalan tanah yang lurus menuju ke utara. Di hujung jalan itu adalah kawasan bencana. Menjelang senja, dia kembali ke kemahnya dan memandang topi keledar itu. Ia adalah kepercayaan ayahnya,
dan juga bebannya. Dia mengambil sehelai kain dan mula mengelapnya sambil berbisik, "Zaman ayah adalah zaman perang. Zaman saya adalah zaman menyelamat. Tapi kadang-kadang, menyelamatkan nyawa lebih sukar daripada berperang." Di luar, kedengaran siaran radio memanggil ketua pasukan untuk mesyuarat. Meng Nam bangun, memakai seragamnya, dan melangkah keluar dari khemah. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga kemerahan. Angin meniup debu merah ke mukanya, terasa pedih. Dia teringat kata-kata ayahnya. Keberanian sejati bukan pada memegang senjata, tetapi pada saat kamu takut, kamu masih mampu melangkah ke hadapan. "Saya akan ingat," bisiknya dalam hati. Malam semakin larut, lampu-lampu di kem mula menyala satu persatu. Meng Nam berjalan, melepasi bendera-bendera yang berkibar di tiup angin. Tiba-tiba dia faham, topi keledar itu bukan sekadar besi. Ia adalah satu warisan, satu kelembutan dan ketegasan yang menjadi milik rakyat Malaysia. Dia menoleh ke belakang, memandang kegelapan malam, membayangkan mereka yang masih berjuang di luar sana. Esok, mereka akan bertolak ke kampung yang tiada air itu. Dia mendongak melihat bendera kecil itu bersinar dalam kegelapan. Itu bukan kemegahan, tetapi sebuah janji tanpa suara. "Kami datang untuk membiarkan kehidupan terus mengalir." Subuh menjelang, langit di luar kem masih kelabu. Meng Nam memuatkan peralatan ke dalam truk, bersiap untuk bertolak. Hari ini, mereka akan pergi ke kampung Awail. 20 kilometer ke utara, telaga di sana sudah lama kering. Penduduk kampung bergantung pada sebuah lopak air yang hampir kering untuk hidup, malah lembu pun tidak mahu mendekatinya. Sebelum bertolak, dia menyentuh topi keledar keluli itu dan memasukkannya ke dalam beg. Beratnya menenangkannya dan mengingatkannya agar tidak lupa niat asalnya. Kendaraan itu terhenjut-henjut di atas jalan tanah merah. Tayar melanggar lubang, menerbangkan debu. Matahari belum lagi tinggi, tetapi udara sudah terasa panas membahang. Di dalam kereta, Keong memeluk botol airnya dan berbisik, "Panas di sini lebih teruk daripada bulan Julai di Johor Bahru." Meng Nam tersenyum. Keong, di sini, dapat minum seteguk air bersih lebih nikmat daripada duduk dalam pendingin hawa." Di luar tingkap, sekumpulan kanak-kanak berlari-lari di kejauhan. Mereka tidak memakai kasut, pakaian mereka kompang-camping, tetapi mereka masih boleh ketawa sambil mengejar debu. Pemandangan itu menyedihkan sekaligus mengharukan. Apabila tiba di pintu masuk kampung, beberapa orang dewasa memandang mereka dengan waspada. Rumah-rumah di kampung itu diperbuat daripada tanah liat dan beratapkan jerami. Apabila angin bertiup, ia kelihatan bergoyang. Meng Nam mengangkat tangan untuk memberi salam dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka dalam bahasa Inggris. "Kami datang untuk membaiki perigi, untuk mencari air untuk kamu semua." Tetapi tiada siapa yang menjawab. Kaum wanita memeluk anak-anak mereka dan berundur. Kaum lelaki berbisik sesama sendiri, mata mereka penuh curiga, seolah-olah berhadapan dengan satu lagi ancaman. Pada masa itu, seorang budak lelaki menjenguk dari sudut dinding. Berusia kira-kira 7 atau 8 tahun, rambutnya kusut dan mukanya penuh lumpur. Meng Nam mengeluarkan sebiji gula-gula strawberry dari poketnya. Dia mencangkung, tersenyum dan berkata, "Ini manis." Budak itu terdiam seketika, tidak bergerak. Selepas beberapa saat, barulah dia perlahan-lahan menghulurkan tangannya. Jarinya kurus seperti ranting. Apabila gula-gula itu diletakkan di telapak tangannya, dia segera mengangkat kedua-dua belah tangannya seperti orang menyerah diri. Pada saat itu, kerongkong Meng Nam terasa tersekat. Dia tiba-tiba faham. Kanak-kanak ini bukan sedang menerima gula-gula, tetapi takut. Ini adalah tabiat. Dia tetap mencangkung, tidak bergerak, dan hanya berkata lembut, "Jangan takut. Kami bukan askar. Kami datang untuk baiki perigi." Kanak-kanak itu mengangkat kepala, matanya seolah-olah tingkap kepada hati yang telah lama tertutup. Kemudian, dia dengan berhati-hati membuka pembalut gula-gula itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Ekspresinya berubah daripada tegang kepada terkejut dan kemudian menjadi senyuman. Senyuman yang begitu bersih hingga membuatkan orang mahu menangis. Tepat pada masa itu, seorang lelaki di kampung itu tiba-tiba menjerit, "Pergi dari sini." Nadanya sangat garang. Dia meluruh ke hadapan dan menolak Keong dengan kuat.
Ah Keong hampir terjatuh. Meng Nam segera menghalang dan coba menjelaskan, kami betul-betul hanya mahu membaiki perigi, kami tiada niat jahat. Tetapi mata lelaki itu penuh dengan permusuhan. Dulu pun ada orang cakap macam tu, akhirnya mereka rampas tanah kami. Suasana menjadi sangat tegang. Beberapa orang pemuda mencapai kayu. Angin meniup debu. Berputar-putar di bawah cahaya matahari. Meng Nam menarik nafas dalam-dalam, menanggalkan topinya dan meletakkannya di atas tanah. Kamu lihat, ini peralatan kami, bukan senjata. Dia berjalan ke perigi yang rosak itu, mencangkung untuk memeriksa. Jarinya dimasukkan ke dalam tanah yang kering dan keputihan. Air macam ni, anjing pun tak minum, kan? Katanya perlahan. Penduduk kampung terdiam. Seorang wanita tua melangkah keluar dan berkata dengan suara lembut, dulu ada orang kata boleh baiki, tapi tak berjaya. Meng Nam mendongak, matanya tegas. Kami tidak janjikan keajaiban, tapi kami akan berusaha hingga ke titisan terakhir. Dia berpaling kepada Ah Keong dan berkata, mari kita mula. Pasukan itu mula memunggah mesin dan memasang pam. Penduduk kampung hanya memerhati. Mata mereka masih ragu-ragu. Matahari semakin terik. Peluh mengalir di belakang badan mereka. Tanah yang dipijak terasa panas, seperti kuali. Wajah seorang ahli pasukan menjadi pucat. Pergerakannya menjadi perlahan. Rehat sekejap, jerit Meng Nam. Tetapi pemuda itu berkeras untuk meneruskan. 2 menit kemudian, dia tiba-tiba rebah. Penduduk kampung terkejut. Budak lelaki tadi adalah yang pertama berlari datang. Dia mengambil sehelai kain buruk, mahu mengelap peluh di muka ahli pasukan itu. Kaum wanita mula mencari air, tetapi hanya menemui setengah botol air keruh. Hati Meng Nam terasa pedih. Dia mengambil kain basah itu dan meletakkannya di dahi rakannya. Air itu berbau hanyir, tetapi pada masa ini, ia adalah penyelamat nyawa. Beberapa menit kemudian, ahli pasukan yang rebah itu perlahan-lahan membuka matanya. Suasana senyap seketika. Kemudian, seseorang mula bertepuk tangan. Tepukan itu tidak kuat, tetapi bunyinya seperti angin yang meniup rumput kering. Budak lelaki itu berdiri di sebelah, sambil mengulum gula-gulanya. Dia tersenyum dan bertanya, adakah air akan keluar? Meng Nam memandangnya, nadanya tegas. Ya, pasti akan keluar. Ketika matahari hampir terbenam, mereka akhirnya bersiap sedia. Meng Nam mengelap debu di dahinya, memandang wajah-wajah yang tidak lagi memusuhinya. Kanak-kanak mula mendekat. Ada yang menarik hujung bajunya, ada yang menghulurkan tangan untuk menyentuh topi keledarnya. Pada masa itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa dia bukan sedang membaiki perigi, tetapi sedang menggali sebuah kepercayaan. Menjelang senja, angin bertiup dari bukit pasir, membawa sedikit kesejukan. Dia menunduk melihat pembalut gula-gula yang kosong di tangannya. Fikirannya terlintas, perkara yang paling manis di dunia ini bukanlah gula, tetapi sepasang mata yang akhirnya berani untuk mendongak. Angin subuh masih panas seperti dari ketuhar. Pagi-pagi lagi Meng Nam sudah membawa pasukannya ke perigi yang kering itu. Perigi itu dalam dan tidak kelihatan dasarnya, tepinya retak-retak, jelas sekali sudah lama tiada air. Dia mencangkung, menyentuh tanah di tepi perigi. Kering dan putih, hancur apabila disentuh. Dia memandang sekeliling. Seluruh kampung diselubungi cahaya terik, langit seolah-olah kulit gendang yang tegang, tiada secalit awan. Ah Keong, sambil memegang alat pengukur, berbisik, Abang Meng Nam, tempat ni kering sangatlah. Mungkin dah tak ada lapisan akuifer di bawah. Walau sekering manapun, kita tetap kena gali, kata Meng Nam. Nadanya tidak tinggi, tetapi sangat tegas. Kenapa? Dia memandang Ah Keong. Sebab masih ada orang yang menunggu di sini. Dari dalam kampung, kedengaran bunyi batuk yang berterusan. Seorang wanita tua keluar dari rumahnya sambil mendukung seorang kanak-kanak. Kanak-kanak itu sangat kurus, hanya tinggal tulang dan kulit. Mulutnya kering hingga merekah. Juru rawat dari pasukan perubatan bergegas untuk memeriksa suhu badannya. Apabila melihat angka pada termometer, seluruh kawasan itu senyap serta-merta. Dehidrasi yang sangat teruk, bisik juru rawat itu. Kalau tak ada air, dia mungkin tak dapat bertahan hari ini. Meng Nam menggenggam penumbuknya dengan kuat hingga buku limanya memutih. Pasukan perubatan segera mendirikan kemah sementara.
menggunakan air disinfektan untuk membersihkan luka penduduk kampung. Matahari semakin tinggi, tanah menjadi cukup panas untuk memanggang telur. Bayang-bayang, pokok kelihatan keputihan, burung-burung pun tidak berani berkicau. Menjelang tengah hari, tangisan kedengaran dari dalam kampung. Kanak-kanak yang sakit pagi tadi telah tiada. Ibunya melutut di tanah, memeluk jasad kecil yang tidak lagi bergerak itu. Pasukan perubatan mengerumuninya, tetapi tiada apa yang boleh dilakukan. Pada saat itu, dunia seolah-olah hanya dipenuhi oleh cahaya matahari yang menyilaukan dan tangisan wanita itu. Meng Nam berdiri tidak jauh dari situ, tangannya masih memegang sepana. Angin bertiup ke mukanya. Dia menutup mata, teringat kata-kata ayahnya. Menyelamatkan nyawa kadang-kadang lebih sukar daripada berperang. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti paku. Petang itu, dia kembali ke Perigi. Perigi itu kelihatan seperti mulut raksasa yang terbuka, menelan semua harapan. Dia mengambil topi keledarnya, mengelapnya, dan memakainya. Mula kerja, pasukan itu mula mengendalikan jentera, menggali tanah. Lapisan demi lapisan tanah dikeluarkan, debu berterbangan. Penduduk kampung berkumpul di sekeliling, tidak lagi bising, tidak lagi ragu-ragu, mereka hanya memerhati dalam diam. Matahari perlahan-lahan terbenam, mewarnai ufuk dengan warna merah. Bunyi jengkaut, seolah-olah bunyi nafas yang tercungap-cungap. Tangan Keong melecet dan berdarah. Matanya pedih kerana peluh dan debu. Betulkah akan ada air? Akan ada, jawab Meng Nam tanpa mengangkat kepala. Macam mana abang begitu yakin? Dia berhenti seketika, sebab aku tak sanggup percaya tiada. Belum sempat kata-katanya habis, angin bertiup, menerbangkan pasir merah. Dalam kabus debu itu, seorang lelaki kurus tinggi berjalan mendekat. Senapang tersandang di bahunya. Itu Kalo. Penduduk kampung terkejut. Ada yang menjerit, ada yang berundur, ada yang bersembunyi di dalam rumah. Kalau berhenti di tepi perigi, matanya yang dingin merenung mereka. Tekanan yang dibawanya membuatkan orang sukar bernafas. Dia bersuara, suaranya dalam dan garau. Tanah ini, kalau digali terus, hanya ada jalan mati, tiada air. Meng Nam mendongak, matanya tidak berganjak. Kami bukan menggali tanah, kami menggali nyawa. Kalau tersenyum sinis. Nyawa? Nyawa kamu bukan milik tempat ini, tapi nyawa mereka milik tempat ini. Pada saat itu, udara terasa pegun. Kalau tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya memandang Meng Nam lama-lama, kemudian berpusing dan berlalu pergi. Matahari akhirnya terbenam. Malam menjelma. Dari jauh, kedengaran bunyi gendang, seperti memori lama. Pasukan itu bergilir-gilir meneruskan kerja. Tiada siapa yang berehat. Cahaya lampu suluh menyinari wajah mereka. Peluh dan debu bercampur menjadi corengan. Tengah malam, mesin tersangkut. Minyak hampir habis. Kalau macam ni, kita kena berhenti, kata Keong cemas. Meng Nam tidak menjawab. Dia mendongak ke langit. Langit penuh dengan bintang, seolah-olah beribu-ribu mata sedang memerhatikannya. Dia berbisik, esok kita coba sekali lagi. Kalau masih tiada air, walaupun kita gagal, sekurang-kurangnya mereka tahu kita dah coba sedaya upaya. Angin sebelum fajar sangat sejuk. Penduduk kampung mula menyalakan api untuk memasak bubur. Baunya bercampur dengan asap membuatkan hati terasa pilu. Kanak-kanak bersandar di pangkuan ibu mereka, mata mereka masih menyimpan ketakutan semalam. Meng Nam berjalan ke arah wanita yang kehilangan anaknya semalam. Dia mencangkung dan berbisik, "Anak kamu sangat berani." Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Matahari terbit lagi. Segalanya terasa seperti ulangan. Tetapi dia tahu, hari ini mereka tidak boleh gagal lagi. Dia memandang topi keledar yang basah dengan peluh itu. Itu adalah peninggalan ayahnya, dan juga beratnya sebuah kepercayaan. Dia berkata kepada pasukannya, "Hari ini, selagi air tak keluar, kita tak berhenti." Semua orang mengangguk. Angin bertiup lagi, pasir merah memenuhi udara. Di kampung yang tiada air ini, semua orang tahu harapan adalah satu-satunya sumber air. Matahari tengah hari memancar terus ke kem, bayang-bayang pun seolah-olah hangus. Lim Meng Nam kembali ke kemahnya. Baru sahaja dia menanggalkan sarung tangannya. Radio tanpa wayar berbunyi. Ia panggilan dari ibu pejabat.
Suara di hujung talian dingin seperti picu senapang. Jurutera Lim, kami terima laporan pasukan Anda sedang menggali perigi di kawasan yang tidak diluluskan. Hentikan operasi serta-merta. Dia mengerutkan dahi, mengelap peluh, dan menekan butang komunikasi. Tuan, ada wabak tahun di sini. Seorang kanak-kanak sudah meninggal. Jika kami tidak menggali perigi, lebih ramai akan mati. Belum sempat dia habis bercakap, suaranya dipotong. Saya ulangi, sebarang tindakan di luar kawasan misi adalah pelanggaran peraturan. Anda bukan pasukan perubatan. Sila patuhi arahan. Radio berbunyi statik, talian diputuskan. Kemah itu menjadi sangat sunyi. Ah Keong memandangnya dan bertanya perlahan, "Abang, kita nak berhenti ke?" Meng Nam tidak menjawab. Dia hanya duduk diam, meletakkan topi keledar keluli di atas ribanya. Cahaya memantul dari permukaan topi itu, menampakkan wajahnya yang penuh dengan kesan peluh. Dia berbisik sendirian, "Kalau ayah di tempat saya, apa yang akan ayah buat?" Di luar, angin bertiup kencang, pasir merah memukul khemah, menghasilkan bunyi berdesir. Dari khemah sebelah, kedengaran suara komander Prancis, Dubois, ketua misi. "Ini bukan kerja amal," katanya perlahan, "peraturan dibuat untuk keselamatan. Orang Asia selalu pikir perasaan lebih penting daripada logik." Akhirnya, yang merana diri sendiri juga. Kata-kata itu membakar hati Meng Nam. Dia melangkah keluar dari khemah. Cahaya matahari begitu terik hingga matanya tidak boleh dibuka. Dubois sedang berdiri di hadapan kendaraan pemerintahannya, menghisap cerut. Melihat Meng Nam keluar, dia hanya tersenyum dingin. "Awak nak jadi wira? Jangan lupa, tanggung jawab awak adalah untuk membuat laporan, bukan menyelamatkan dunia." Meng Nam menahan marahnya, suaranya tetap tenang. "Kami bukan wira, dan kami tak mahu melanggar arahan. Tapi jika hari ini kami patuh pada arahan, esok orang-orang itu akan mati. Jadi, adakah saya sedang mematuhi peraturan? Atau saya sedang membunuh?" Dubois terdiam seketika, kemudian senyumannya menjadi lebih sinis. "Awak terlalu naif. Ini zon perang, bukan tempat untuk bercakap tentang hati nurani. Tapi kalau tiada hati nurani, untuk apa kita datang ke sini?" Mereka saling berpandangan. Udara terasa sangat tegang. Akhirnya, Dubois berkata, "Kalau begitu, awak tanggung semua akibatnya." Meng Nam tidak berkata apa-apa lagi. Dia berpusing dan berjalan kembali ke pasukannya. Mereka semua menunggunya untuk memberi arahan. "Abang?" tanya Ah Keong. Dia menarik nafas dalam-dalam, suaranya tenang. "Malam ini kita tak bergerak." Semua orang terkejut. Ah Keong hendak membuka mulut, tetapi Meng Nam mengangkat tangan menghalangnya. "Siang hari terlalu jelas, kita akan diperhatikan. Malam nanti, kita pergi sendiri." Dia memandang ke arah kampung yang hampir ditelan senja itu. Suaranya rendah tetapi tegas. "Peraturan itu mati. Manusia itu hidup, dapat selamatkan seorang, cukuplah." Malam menjelma. Lampu-lampu di camp dipadamkan satu persatu. Pasukan itu senyap-senyap memuatkan peralatan ke dalam kendaraan. Kereta bergerak tanpa lampu, hanya bergantung pada cahaya bulan. Tayar melanggar batu, mengeluarkan bunyi halus. "Abang tak takut kena buang kerja ke?" tanya Ah Keong. Meng Nam tersenyum kecil. "Takut. Tapi aku lebih takut kalau esok bangun dan dengar seorang lagi kanak-kanak mati." Kereta berhenti di luar kampung. Angin malam membawa bau asap. Di kejauhan, cahaya api kelihatan berkelip-kelip. Penduduk kampung sedang menjalani kehidupan mereka. Meng Nam memakai topi keledarnya. Cahaya bulan memancar di atasnya, kelihatan seperti lapisan perak. "Mari kita mula," katanya perlahan. Mereka menggunakan lampu suluh untuk menerangi lubang perigi. Bunyi jentera diredam oleh bunyi angin. Debu merah berterbangan, peluh menitis ke dalam mata. Setiap cangkulan tanah adalah perlumbaan dengan massa. Pukul 2 pagi, minyak hanya tinggal setong terakhir. "Kalau macam ni, mesin boleh terbakar," jerit Ah Keong. "Tahan lagi setengah jam," suara Meng Nam serak. "Jangan berhenti." Anjing-anjing di kampung mula menyalak. Beberapa bayang-bayang muncul dalam kegelapan. Ia adalah penduduk kampung. Mereka tidak menghalang, hanya memerhati dalam diam.
Orang tua berdoa, wanita memeluk anak-anak mereka, wajah mereka basah dengan air mata, tetapi penuh dengan harapan. Tepat pada masa itu, tanah tiba-tiba bergegar sedikit. Kedengaran bunyi berdesir, seperti nafas bumi. Ah Keong berhenti, mengangkat kepala. Abang dengar tak? Meng Nam mencangkung, melekapkan telinganya ke tanah. Bunyi itu datang lagi. Dia tidak percaya. Itu bukan bunyi angin, bukan bunyi mesin. Itu bunyi air. Dia mengangkat kepala dan menjerit kepada semua orang. Teruskan menggali. Beberapa menit kemudian, tanah mula mengeluarkan uap lembab. Apabila titisan air pertama keluar, semua orang berhenti. Air itu bercampur dengan lumpur, tetapi di bawah cahaya bulan, ia bersinar. Ada air. Suara Ah Keong bergetar. Meng Nam merenung air itu, kemudian tiba-tiba ketawa. Dia mendongak memandang langit yang penuh bintang dan berbisik, "Ayah, saya tak malukan ayah." Angin bertiup dari jauh, membawa bau lembab. Itu adalah bau harapan. Tetapi dia tidak tahu, di pangkalan yang jauh, lampu komunikasi menyala. Tindakan mereka telah dikesan. Sebelum fajar menyingsing, ayam-ayam di kampung mula berkokok. Lim Meng Nam duduk di tepi perigi, tangannya penuh dengan lumpur. Perasaan teruja semalam masih berdebar di dadanya. Air benar-benar telah keluar. Walaupun hanya lapisan nipis yang berlumpur, bunyinya, baunya, cukup untuk diingati seumur hidup. Dia memandang ke langit, bintang-bintang perlahan-lahan pudar. Ah Keong berjalan mendekat sambil menguap, tangannya membawa sebuah cerek air panas. "Minumlah. Beberapa jam semalam, saya ingatkan kita dah nak mati." Meng Nam mengambil cerek itu. Air panas itu berbau karat. "Ini belum selesai," katanya. "Itu cuma air permukaan. Kita kena gali lebih dalam supaya kampung ini betul-betul boleh gunakannya." Ketika matahari terbit, radio di kem mula berbunyi. Ah Keong cemas dan mematikannya. "Jangan jawab, mesti mereka cari kita." Meng Nam terdiam seketika. "Bagi kita 1 hari lagi, saya sanggup tanggung semua akibatnya." Pagi itu, mereka memulakan fasa kedua. Tanah merah digali, jentera mengeluarkan bunyi berdentum yang rendah. Debu memenuhi udara. Matahari seperti bola api di atas kepala. Penduduk kampung berkumpul memerhati, tiada siapa yang bercakap. Hanya kedengaran bunyi angin dan mesin. Budak lelaki itu muncul lagi, tangannya masih memegang pembalut gula-gula semalam. Dia bertanya perlahan, "Air akan datang lagi?" Meng Nam tersenyum. "Ya, lebih banyak daripada semalam." Tengah hari, cuaca semakin panas. Tanah begitu panas hingga tapak kasut boleh cair. Peluh mengalir di belakang badan Ah Keong. Wajahnya semakin pucat. "Abang, kepala saya pening." Belum sempat dia habis bercakap, dia rebah melutut. Meng Nam bergegas membantunya. Pasukan perubatan datang. "Stroke haba, kena sejukan badan cepat," jerit mereka. Sebotol air yang berharga disiram ke atas badannya. Air itu sepatutnya untuk kanak-kanak. Tetapi tiada siapa yang merungut. Wanita tua dari kampung itu datang membawa kain buruk untuk mengipasnya. Budak lelaki itu berlari pulang dan kembali dengan semangkuk air keruh. Tangannya terketar-ketar menghulurkannya untuk awak minum, katanya dalam bahasa Inggris yang pelat. Meng Nam terdiam seketika. Mangkuk air itu begitu kotor hingga nampak lumpurnya, tetapi dia tetap menerimanya. "Terima kasih," katanya dalam bahasa Melayu. Suaranya sangat perlahan. "Ini air yang paling bersih." Ah Keong perlahan-lahan sedar. Dia tersenyum lemah. "Abang, saya masih boleh gali." "Budak bodoh," Meng Nam mengeluh. "Rehatlah dulu. Ini bukan tapak pembinaan di Malaysia. Ini pertarungan nyawa." Matahari akhirnya mula condong ke barat. Tepat ketika jalur jingga terakhir senja jatuh di ufuk, dari dasar perigi kedengaran bunyi slash. Mesin itu bergegar. Semburan uap dan lumpur terpacul keluar. Dan kemudian, air. Air yang sebenar. Penduduk kampung tergamam seketika. Kemudian, seseorang menjerit, "Air!" Wanita tua itu menangis teresak-esak. Kanak-kanak bertepuk tangan. Orang tua melutut. Kedua-dua tangan dirapatkan. Air itu bercampur lumpur, tetapi ia berkilauan. Itu bukan air biasa, itu adalah harapan. Ah Keong duduk, memandang pemandangan itu, air matanya mengalir.
Mengnam dengan tangan menongkat tanah. Seluruh badannya dilitupi debu, tetapi kelihatan lebih bersih daripada sebelumnya. Kalau berdiri di kejauhan, memerhati dalam diam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya perlahan-lahan menanggalkan topinya. Pada saat itu, matahari terbenam sepenuhnya. Langit hanya tinggal sisa cahaya. Malam itu, penduduk kampung menyalakan api untuk memasak. Seseorang menyembelih satu-satunya kambing yang mereka ada, katanya untuk jurutera dari Malaysia. Mengnam menolak, tetapi mereka berkeras. Itu adalah tanda hormat. Cahaya api menerangi wajah semua orang. Kaum lelaki menyanyikan lagu-lagu perlahan, kaum wanita ketawa, kanak-kanak menari. Budak lelaki itu mengambil ranting kayu, menjadikannya senapang dan menghalakannya ke langit. Water Soldier. Seluruh kampung ketawa. Mengnam memandang mulut perigi. Air masih melimpah. Dia tiba-tiba merasa sangat tenang. Bukan perasaan gembira karena kemenangan, tetapi ketenangan yang mendalam. Dia mengeluarkan topi keledar keluli, meletakkannya di atas ribanya. Ia penuh dengan lumpur dan debu, tetapi pantulan cahayanya lembut. Ayah, katanya dalam hati, saya dah jaga mereka, dan saya dah jaga kata-kata ayah. Malam semakin larut. Semua orang sudah tidur. Hanya dia yang masih di tepi perigi. Angin bertiup, membawa bau lembab. Dia menghulurkan tangan menyentuh air itu. Terasa sejuk. Dia mendongak memandang langit yang penuh bintang dan berbisik, rupa-rupanya, masa yang dicuri juga boleh menyelamatkan nyawa. Tetapi di kejauhan, lampu kendaraan Dubois tiba-tiba menyala. Cahaya putihnya membelah kegelapan malam, menyuluh terus ke arah mereka. Mengnam tahu, apabila fajar menyingsing, dia akan menghadapi ribut yang sebenar. Pagi menjelang, cahaya matahari seperti air terjun keemasan menyinari perigi di mulut kampung. Lim Mengnam berada di tepi perigi, jarinya menyentuh permukaan air yang sejuk. Jantungnya masih berdegup kencang. Perigi ini bukan sekadar air, ia adalah harapan seluruh kampung. Masa depan di mana kanak-kanak tidak lagi menangis kerana dahaga. Penduduk kampung mengelilingi perigi itu, memerhati dalam diam. Orang-orang tua, wajah mereka penuh dengan kedutan. Setiap garisan adalah kisah silam yang pahit. Wanita yang kehilangan anaknya semalam mendekat, memeluk anaknya yang masih ada. Beberapa kanak-kanak menghulurkan tangan kecil mereka, perlahan-lahan menyentuh air. Riak air merebak, seperti ketawa kecil. Ia benar-benar mengalir, seru Keong teruja. Mengnam turut berdiri, menggosok matanya, memandang ke arah kalau yang masih waspada di kejauhan. Ketua perang itu kini hanya berdiri diam di tepi. Matanya menunjukkan ketenangan dan penghargaan yang aneh. Laraskan Pam, biar air mengalir stabil, kata Mengnam perlahan, nadanya tenang dan tegas. Semua orang mula bekerja. Setiap tangan dipenuhi bau peluh dan lumpur, tetapi setiap gerakan sangat berhati-hati, seolah-olah menjaga harta karun. Ketika itu, seorang penduduk kampung datang sambil membawa seekor anak kambing. Matanya bersinar. Untuk kamu semua, katanya dengan suara serak. Ini kambing terakhir keluarga kami. Mengnam menggeleng. Tidak perlu. Cukuplah kamu semua selamat dan ada air. Tetapi penduduk kampung itu berkeras meletakkan kambing itu. Dia perlahan-lahan mengusap kambing itu, hatinya faham. Ini adalah tanda penghargaan tertinggi daripada mereka. Budak lelaki itu berlari datang lagi, tangannya masih memegang pembalut gula-gula semalam. Dia berdiri di tepi perigi memandang air dan berbisik, "Water Soldier." Mengnam tersenyum dan mengusap kepalanya. "Ya, kamu juga seorang water soldier." Mata budak itu bersinar seperti bintang, senyumannya begitu tulus. Sebelum gelap, penduduk kampung mula menggunakan air perigi untuk memasak. Kaum ibu memasak bubur dalam periuk lama. Kanak-kanak mengelilingi periuk, menghidu baunya sambil ketawa dan bertepuk tangan. Orang tua menyanyikan lagu-lagu lama, suara mereka rendah tetapi hangat. Mengnam duduk di tepi, mengelap topi keledarnya. Debu dan puluh bercampur, tetapi parut pada topi itu berkilauan di bawah cahaya api. Dia teringat kata-kata ayahnya, menjaga manusia lebih sukar daripada menjaga tanah. Malam semakin larut, kampung menjadi sunyi, hanya tinggal bunyi air yang mengalir. Air berpusar di dalam perigi, mengalir ke dalam baldi, dan meresap ke dalam setiap rumah. Mengnam berdiri di tepi perigi, menghulurkan tangan menyentuh permukaan air.
Angin bertiup lembut, membawa bau tanah merah dan rumput, seolah-olah bumi sedang mengucapkan terima kasih. Di kejauhan, Kalo dan beberapa orang kampung duduk di tepi unggun api, memerhati dalam diam. Mata mereka penuh dengan rasa hormat, mengakui bahwa orang luar ini telah mengubah nasib kampung mereka dengan tindakan, bukan kekerasan. Cahaya bulan memancar di atas permukaan air. Malam ini kita tidur dulu, esok masih ada kerja, kata Meng Nam perlahan kepada pasukannya. Ah Keong tersenyum. Abang, air ini akan buat kita berjaga sampai pagi kan? Ya, Meng Nam tersenyum kecil. Tetapi setiap titisannya berbaloi. Dia menoleh memandang perigi itu, mendengar bunyi air. Hatinya tiba-tiba terasa sangat tenang. Bukan kegembiraan kemenangan, tetapi kelegaan yang mendalam. Kepercayaan dan kebaikan antara manusia akhirnya mula mengalir. Di kejauhan, tawa kanak-kanak menembusi kegelapan malam, seolah-olah bergema dengan bunyi air. Ayah, bisik Meng Nam, kami telah menjaganya. Bukan sahaja air, tetapi juga harapan. Angin meniup debu dan kesejukan. Dia mendongak memandang langit yang penuh bintang, seolah-olah beribu-ribu mata sedang memerhatikan mereka, mengangguk tanda setuju. Malam itu, bunyi air, tawa, dan angin bercampur menjadi melodi paling jujur di tanah itu. Keesokan paginya, udara di kem masih lembab. Meng Nam berdiri di tepi perigi, jarinya menyentuh permukaan air. Riak air memantulkan cahaya fajar. Pasukannya sedang mengemaskan alatan. Udara dipenuhi bau peluh dan tanah. Tiba-tiba, radio berbunyi. Pusat kawalan memberitahu bahwa ibu pejabat telah mengesan tindakan mereka menggali perigi secara haram semalam. Hati Meng Nam terasa berat tetapi wajahnya tetap tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam, berpaling kepada pasukannya dan berkata, "Jangan panik. Selesaikan kerja hari ini dulu. Yang lain kita fikirkan kemudian." Di kejauhan, sebuah jeep tentara meluru datang. Lampu depannya sangat menyilaukan. Beberapa orang pegawai tentara turun dari kendaraan. Antaranya ialah Du Bois. Matanya dingin, mulutnya mengapit sebatang rokok, merenung tajam ke arah Meng Nam. "Jurutera Lim, kamu telah melanggar peraturan dengan menggali perigi secara haram semalam." Suara Du Bois dalam dan berwibawa. Meng Nam mengangguk. "Saya tahu, Tuan. Tetapi perigi ini telah menyelamatkan penduduk kampung dan juga nyawa kanak-kanak." Du Bois memandangnya, terdiam beberapa saat, dan akhirnya berkata dengan dingin, "Awak tahu akan ada akibatnya." Meng Nam tersenyum sedikit, menunjuk ke arah perigi. "Akibatnya apa? Tanpa air, mereka akan mati. Jadi, apa gunanya peraturan itu?" Du Bois mengerutkan dahi, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk, memberi isyarat agar mereka menyelesaikan kerja mereka. Pasukan itu mula mengangkut baldi air ke setiap rumah. Kanak-kanak mengelilingi mereka, mata mereka penuh harapan. Meng Nam mencangkung dan berkata kepada budak lelaki yang diberinya gula-gula semalam, "Mari, tolong angkat air ini pulang ke rumah." Budak itu teragak-agak seketika, akhirnya memegang tepi baldi itu, senyumannya cerah seperti bintang. Tengah hari, matahari sangat terik. Meng Nam memandang ke arah bukit tanah merah di kejauhan. Hatinya mengulangi kata-kata ayahnya. "Keberanian sejati adalah apabila kamu takut, tetapi masih terus melangkah." Dia mengambil topi keledarnya, mengelap debu dan peluh. Ia kelihatan lebih bersinar daripada sebelumnya. Topi ini bukan sahaja pelindung, ia adalah simbol kepercayaan dan tanggung jawab. Penduduk kampung perlahan-lahan menurunkan kewaspadaan mereka dan mula membantu mengangkut air. Suasana kampung menjadi harmoni dengan bunyi tawa dan air. Menjelang senja, Du Bois datang lagi. Kali ini, wajahnya lebih lembut. Dia memandang topi keledar di tangan Meng Nam, matanya kelihatan rumit. "Awak berjaya," katanya perlahan. Meng Nam tersenyum meletakkan topi keledar itu. "Bukan saya, kita semua." Malam menjelma, kampung menjadi tenang. Air perigi mengalir stabil. Tawa kanak-kanak diselubungi cahaya bulan. Meng Nam berdiri di tepi perigi, melihat permukaan air memantulkan bintang-bintang. Perasaan tenang yang tidak dapat digambarkan perlahan-lahan memenuhi hatinya. "Ayah," bisiknya, "kami telah menjaganya. Bukan sahaja air, tetapi kepercayaan, harapan, dan kemanusiaan."
Di kejauhan, cahaya api menerangi wajah penduduk kampung. Setiap wajah menunjukkan rasa hormat dan terima kasih. Kalau duduk diam di sebelahnya, matanya menjadi lembut, mengangguk perlahan. Mengnam tahu dengan jelas. Air di tanah merah ini bukan sahaja mengalir ke dalam kehidupan, tetapi juga ke dalam kepercayaan antara satu sama lain. Angin malam bertiup perlahan. Dia mengambil topi keledar itu dan berbisik, "Ayah, saya dah jaga tanah ini, dan saya dah jaga kata-kata ayah." Dia memandang ke langit. Bintang-bintang seolah-olah mata yang diam-diam memberkati kampung ini dan hati-hati yang berani itu. Malam itu, bunyi air, angin, dan bisikan penduduk kampung bercampur menjadi melodi paling jujur di tanah ini. Apabila fajar menyingsing, kampung itu sunyi. Hanya air dari perigi baharu itu yang mengalir stabil, diiringi tawa kecil kanak-kanak. Lim Mengnam duduk di tepi perigi, jarinya menyentuh permukaan air. Kesejukan itu meresap ke telapak tangannya, seperti ucapan terima kasih tanpa suara. Dia teringat malam tadi, penduduk kampung menyalakan api, memasak, dan kanak-kanak menari di sekeliling unggun api. Keikhlasan itu menyentuh hatinya. Tiba-tiba, Ah Keong berlari datang. Tangannya memegang sepucuk surat, terketar-ketar menyerahkannya. "Abang, ada orang bagi kita nih." Mengnam mengambil surat itu. Tulisannya kasar, seolah-olah ditulis dengan sepenuh tenaga. Sampul surat itu ditulis dalam bahasa Inggris. "They came with no guns, only hope." Dia perlahan-lahan membukanya. Di dalamnya, sepucuk surat yang ditulis dalam bahasa Inggris yang ringkas tetapi sangat tulus. Ia adalah surat terima kasih daripada penduduk kampung kepada jurutera-jurutera dari Malaysia. Kanak-kanak tidak perlu lagi berjalan berbatu-batu untuk mencari air. Orang tua boleh minum air dengan tenang. Kaum ibu tidak perlu lagi risau tentang bekalan air setiap hari. Surat ini adalah satu pengiktirafan, sebuah lagu tanpa suara. Selepas membacanya, Mengnam mendongak. Di kejauhan, kalau berdiri memerhati. Ketua perang yang dahulunya begitu dingin, kini matanya menunjukkan rasa hormat dan pemahaman. Dia tahu, orang-orang asing yang datang dari jauh ini telah mengubah nasib seluruh kampung dengan tindakan, bukan dengan senjata. Ah Keong menepuk bahunya. "Abang, kita betul-betul dah berjaya kan?" Mengnam tersenyum. Matanya bergenang. "Bukan kita saja. Ini hasil usaha semua orang. Air ini kita yang jaga, tapi ia juga harapan mereka." Surat itu kelihatan kekuningan di bawah cahaya fajar. Angin bertiup lembut, seolah-olah mengingatkan bahwa usaha ini akan sentiasa diingati dan difahami. Mengnam melipat surat itu dengan cermat dan memasukkannya ke dalam poket, seolah-olah menyimpan sebuah penghormatan yang sangat berharga. Penduduk kampung mula mengangkut baldi air pulang ke rumah. Tawa riang kaum ibu menggantikan kewaspadaan semalam. Kanak-kanak melompat-lompat di tepi perigi. Mengnam mencangkung dan berkata kepada budak lelaki itu, "Lihat, selepas ini tak perlu takut tiada air lagi." Budak itu mendongak dan tersenyum, matanya bersinar. "Saya boleh minum air setiap hari?" "Ya, boleh," kata Mengnam perlahan, memegang tangan kecil budak itu, merasakan beratnya sebuah kepercayaan. Petang itu, Du Bois datang, senyap-senyap ke tepi perigi. Tangannya memegang beberapa dokumen, tetapi dia tidak membuka mulut. Dia hanya berdiri memerhati aliran air, matanya kelihatan rumit terkejut, hormat, dan ada pengiktirafan tanpa kata. Dia faham. Kumpulan rakyat Malaysia ini, tanpa bergantung pada senjata atau arahan, hanya dengan keberanian dan kepercayaan, telah mengubah nasib sebuah kampung. Langit semakin gelap, air perigi masih mengalir stabil. Kanak-kanak bermain di sekeliling baldi, orang tua menyanyikan lagu-lagu perlahan, kaum ibu berbual lembut. Mengnam berdiri di tepi perigi, memegang topi keledarnya, hatinya dipenuhi ketenangan. Dia mendongak memandang langit. Bintang-bintang sangat terang. Seolah-olah beribu-ribu mata sedang menyaksikan kehidupan di tanah merah ini memberkati dalam diam. Dia berbisik, "Ayah, kami telah menjaganya. Bukan saja air, tetapi harapan." Kalau berdiri di kejauhan, mengangguk perlahan. Mata penduduk kampung penuh dengan rasa terima kasih dan hormat. Surat itu adalah janji mereka tanpa suara, mengiktiraf keberanian orang-orang asing ini, dan juga mengiktiraf kebaikan yang merentasi budaya, bahasa, dan sempadan negara.
Malam itu, lampu di kem menerangi mulut perigi. Bunyi air, tawa kanak-kanak, dan desiran angin yang meniup tanah merah bercampur menjadi melodi yang paling nyata. Meng Nam duduk di tepi, melihat permukaan air memantulkan bintang. Pikirannya terlintas, masa yang dicuri juga boleh menyelamatkan nyawa. Malam itu, semua orang tenggelam dalam ketenangan dan keharuan. Air bukan sekadar air. Ia membawa kehidupan, harapan, kepercayaan, dan keberanian. Lim Meng Nam tahu, perubahan sebenar sering bermula daripada kebaikan dan ketabahan yang paling sederhana. 3 bulan kemudian, Lim Meng Nam sekali lagi menjejakkan kaki di jalan tanah merah Kampung Awel. Tayar kendaraan melanggar tanah kering, menerbangkan debu halus. Dia memandang ke kejauhan, hatinya terasa debaran yang biasa. Perigi yang dahulunya kering, kini menjadi sumber air yang stabil untuk seluruh kampung. Cahaya matahari memantul di permukaan air, mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut seperti lampu harapan. Penduduk kampung sudah menggunakan pam air. Setiap rumah mempunyai bekalan air yang stabil. Kanak-kanak bermain di tepi perigi. Tawa mereka nyaring dan jujur. Tiada lagi ketakutan, tiada lagi kewaspadaan. Budak lelaki yang diberinya gula-gula dahulu kini sudah sedikit tinggi, matanya bersinar dengan keyakinan. Dia berlari ke arah Meng Nam dan menghulurkan sebuah baldi kecil. "Abang, tengok, saya dah pandai angkat air sendiri." Meng Nam mencangkung, mengusap kepalanya. "Hebat, kamu banyak membantu." Budak itu tersenyum bersih, seperti air yang paling jernih di waktu fajar. Mata Meng Nam terasa basah. Dia tahu senyuman ini lebih berharga daripada segala pujian. Orang-orang tua di kampung sibuk mengemas halaman, memasak air, dan menyediakan makanan. Ada yang menyediakan bakul bulu ringkas, diisi dengan bijirin tempatan dan sayur-sayuran, sebagai tanda terima kasih kepada Meng Nam dan pasukannya. Mereka berbisik, "Ini tanda hati kami. Tak banyak, tapi ikhlas." Meng Nam menerimanya, menunduk sedikit. "Terima kasih. Kami hanya buat apa yang patut." Dia mendongak memandang mata penduduk kampung. Setiap pasang mata bersinar dengan rasa hormat dan kepercayaan. Pada saat itu, dia tiba-tiba faham. Yang mengalir keluar dari perigi itu bukan sahaja kehidupan, tetapi juga pemahaman dan hubungan yang merentasi budaya dan negara. Di kejauhan, kalau berdiri diam, dia tidak membawa senjata, hanya memerhati perigi dan penduduk kampung. Meng Nam berjalan ke arahnya, mengangguk. Tiada banyak kata, mata, kalau menunjukkan pengiktirafan tanpa suara. Orang-orang asing ini telah mengubah kampungnya dan juga mengubah pandangannya terhadap mereka. Di bawah matahari senja, air perigi memantulkan cahaya keemasan, seperti seutas tali cahaya yang menghubungkan hati setiap orang. Meng Nam duduk di tepi perigi, memegang topi keledar kelulinya, terdiam untuk masa yang lama. Dia berbisik, "Ayah, saya dah jaga tanah ini dan saya dah jaga kata-kata ayah." Dia mendongak memandang langit. Langit penuh bintang, seolah-olah mengerdipkan mata sebagai balasan. Kanak-kanak berlari-lari di sekeliling perigi. Percikan air terkena di sana-sini. Orang tua duduk di kerusi, menyanyikan lagu-lagu perlahan. Meng Nam melihat semua ini, beban di hatinya perlahan-lahan terangkat. Dia tahu, mereka bukan sahaja menjaga air, tetapi juga harapan, kepercayaan, dan kemanusiaan. Malam menjelang. Cahaya unggun api menerangi setiap wajah dengan lembut. Meng Nam mengangkat topi keledarnya, melihat pantulan cahaya di permukaannya, dan tersenyum. Dia berdiri, perlahan-lahan meletakkan topi itu ke dalam bagnya, seolah-olah melepaskan satu tanggung jawab dan juga melunaskan satu janji. Angin bertiup, membawa bau lembab. Bunyi air, tawa kanak-kanak, dan bisikan penduduk kampung bercampur menjadi sebuah lagu tanpa suara. Meng Nam menarik nafas dalam-dalam, merasakan kehangatan dan daya hidup tanah merah ini. Dia faham, pengaruh sebenar bukan terletak pada arahan atau kuasa, tetapi pada ketabahan dan kebaikan seseorang. Cahaya bulan memancar di permukaan air. Meng Nam duduk diam, memandang ketenangan ini, dan berkata dalam hati, kehidupan akan terus mengalir. Kebaikan juga begitu. Air di tanah ini telah mengalir ke dalam hati setiap orang.
dan juga ke dalam ingatannya menjadi cahaya yang tidak akan pernah padam. Duduk di tepi tanah merah ini, mendengar bunyi air dan tawa kanak-kanak, saya tiba-tiba faham satu perkara. Kekuatan sejati bukan terletak pada kuasa atau arahan, tetapi pada ketabahan dan kebaikan. Lim Meng Nam dan pasukannya, dengan peralatan paling sederhana pam air, topi keledar keluli, dan tangan mereka sendiri telah mengubah nasib sebuah kampung. Ini adalah tentang pemahaman dan kepercayaan yang merentasi budaya, bahasa, dan negara. Ia adalah tentang keberanian dan kebaikan yang boleh dipelajari oleh setiap orang. Jika Anda sekarang berada di rumah, di kafe, atau di dalam tren, mendengar saya bercerita, saya harap Anda boleh berhenti sejenak dan berpikir, perubahan kecil apa yang boleh Anda bawa kepada orang di sekeliling Anda? Setiap titisan kebaikan, sama seperti air dari perigi itu, mungkin boleh mengubah nasib seseorang atau menghangatkan sebuah komuniti. Jika Anda juga tersentuh dengan kisah ini, sila beri like, tinggalkan komen, dan kongsi pandangan Anda atau tindakan baik yang pernah Anda saksikan. Setiap klik dan komen Anda adalah pendorong untuk saya terus bercerita dan membolehkan lebih ramai orang mendengar dan merasai kebaikan yang merentasi beribu-ribu batu ini. Karena cerita bukan sahaja untuk didengar, tetapi untuk kita sama-sama fikirkan, rasai, dan bertindak.